Assalamualaikum, salam Ramadan daripada saya Fazli Yaakob. Dan kali ini saya bersama dengan Zakat Selangor ingin menyajikan sesuatu yang agak istimewa. Dan sebenarnya ini merupakan tahun kedua kita menyambut Ramadan dalam era pandemik. Kita memasak dekat rumah, kita makan dekat rumah, nak keluar kat mana-mana pun tak boleh. Kita berniaga daripada rumah, malahan tarawih pun dekat rumah. Namun, apa yang berlaku hari ini agak unik. Saya bersama dengan Zakat Selangor akan membawa seorang bekas asnaf. Kenapa bekas asnaf? Anda kena saksikan apa yang akan saya cungkil hari ini. Namun yang lebih unik, saya dan restoran saya Minangkabau di Bukit Damansara akan menyajikan hidangan menu saya, tapi bukan saya yang masak. Kita ada tetamu daripada asnaf Zakat Selangor. Jom tengok dia masak, saya tolong. Baik, saya dah pun masuk ke dapur Minangkabau. Tapi hari ini program saya dari dapur asnaf. Saya dah janji tadi ada seorang tetamu istimewa daripada asnaf Zakat Selangor dan saya tampilkan orangnya hari ini. Encik Hanafi, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Kita tak bersalam okey, apa khabar? Okey. Alhamdulillah. Kacak orangnya, silakan. Cuma Encik Hanafi ni dia ada nama manja. Nama panggilan daripada insan tersayang, nama panggilan daripada semua orang. Ya, betul. Apa namanya? Kalau dekat sana saya berniaga nasi lemak. Okey. So diorang banyak panggil saya Ujang Nasi Lemak. Ujang Nasi Lemak. Wah, hebatnya. Bermana ada Instagram, Facebook semua Ujang Nasi Lemak semua juga. ada. Itu dekat ujung tu ada tulis SR. Ujang Nasi Lemak SR. SR tu masuk Sarjana Rawang. Wah. Kawasan yang saya berniaga tu lah. Jadi saya nak berniaga nasi lemak pun tak boleh lah. Malu saya dengan orang yang hebat. Tapi hari ni saya nak bagi cabaran sedikit. Ini antara menu yang paling penting dekat Minangkabau. Iaitu daging salai lemak cili api. Memang sedap. Tapi sambil Ujang mengupas resipi saya nak mengupas cerita Ujang. Boleh. Boleh? Boleh. Dapat sikit macam jauh saya. Tak apa, kita dah menjaga SOP. Alright. Ujang, mungkin Ujang boleh ceritakan sedikit latar belakang Ujang secara ringkas. Daripada mana? Masih single, sedang mencari, dah ada orang, anak berapa, sedang buat apa sekarang, ramai nak tahu. Silakan Ujang. Saya Muhammad Hanafi bin Rasadi. Saya berasal daripada Lawang lah. Saya dah 5 tahun berniaga lah. Asal kita orang berniaga nasi lemak lah. Daripada tepi jalan sampai sekarang, alhamdulillah lah, pakai lori lah. Lepas tu saya dah berkahwin, menjadi seorang isteri lah. Lepas tu 3 orang anak. Alhamdulillah. Tulang belakang Ujang Nasi Lemak SR ni adalah isteri saya lah. Dia lah yang banyak bantu saya lah. Dari segi masak, semua dia lah. Sebab tu kadang-kadang orang cakap tangan yang membuai-buaian itu boleh menggoncang dunia. Dan di sebalik kejayaan seorang lelaki, ada seorang wanita yang bergelar isteri. Betul? Jangan sebab dulu saya tahan dulu. Sebab saya nak berkongsi tentang resipi ni, daging salai lemak cili api. Cuma cabarannya ialah Ujang yang memasak. Biasa masak nasi lemak kan? Ini buat daging salai lemak cili api. Tapi saya dah permudahkan kerja Ujang sebab dagingnya saya dah siap salai dekat dapur Minangkabau. Cuba bau. Memang bau. Ini salai memang salai ala Negeri Sembilan daripada Kuala Pilah. Saya orang Negeri Sembilan dan masakan saya dekat Minangkabau ni sentiasa masakan Padang, Negeri Sembilan dan masakan kapau juga. Okey. Saya cerita bahan-bahan dulu boleh? Boleh. Okey, orang yang masak biasa dia tahu. Okey, adakah ini sirih ke serai? Serai. Okey, kita ambil serai. Tunggulah begitu. Lepas tu kita ambil tomato, cili merah. Saya menguji. Cili merah. Lepas tu kita ambil terung, bawang merah. Wah, hebat dia ni. Dah berniaga nasi lemak kan. Lepas tu kita ambil daun kunyit. Terror dia daun kunyit. Okey, daun kunyit tak ada. Saya saja tanya je. Okey, lepas tu kita ada bawang putih. Apa lagi rasa-rasa nak ambil kat sini? Halia, yes. Mana satu halia? Halia ni. Nasib baik tak tunjuk kunyit. Lepas tu kita ambil kunyit hidup juga. Yes, alright. Lepas tu yang paling penting, daging salai lemak cili api takkan sah kalau tak ada cili padi. Okey, saya nak minta Ujang pilih ataupun tengok berapa banyak yang diperlukan. Nak berapa cili padi saya bagi peluang? Saya pun tak cakap kalau banyak. Kalau Titi nak buat banyak tu suka pedas ke tak suka pedas? Kalau saya memang suka pedas. Okeylah, saya bagi 30 biji. Betul tak fikir? Berapa tu? 4, 8, 9, 10, 14, okey. 19, 18, 20. 20. Okey, saya campur merah sikit boleh?
Alright. Alright. So mudah je. Apa yang Ujang kena buat? Ujang kena potong-potong benda ni, kita nak blend. Boleh? Boleh. Okey, sambil tu saya nak Ujang cerita lah. Nak pisau besar, pisau kecil. Besar kot. Besar kan? Tengoklah Okey, nanti dia saya tolong yang kecil ni. Alright. Okey Ujang, mungkin Ujang boleh cerita kat saya kan sambil-sambil tu. Alright. Bila Ujang menyediakan yalah masakan dan sebagainya, pasti orang nak tahu rahsia kejayaan. Dan memang kita tahu sebelum ini dengan bantuan Zakat Selangor, kini Ujang dah keluar daripada Asnaf, betul? Alhamdulillah memang dah keluar dah. Tapi ramai tak tahu. Ramai tak tahu dan nak tahu. Pada awalnya apabila Ujang digelar Asnaf, macam mana keadaan masa tu? Masa tu saya diberhentikan kerja lah. Okey. Masalah kesihatan. Okey. Lepas tu Kalau saya nak tanya boleh? Kesihatan Boleh. masalah apa tu? tulang belakang. Oh, tulang belakang. Berhentikan kerja mana masa tu saya dah putus pendapatan lah. Okey. Bila saya putus pendapatan, saya tak tahu nak buat apa. Nak kerja berat pun dah tak boleh. Lepas tu saya bincang rumah saya, niaga nasi lemak. Nasi lemak. Niaga nasi lemak terjalan masa tu. Masa tu niaga memang orang cakap tak ada ilmu lah. Kosong kita buka nasi lemak terjalan. Tapi boleh masak? Yang masak masa tu rumah saya lah. Okey. Lepas tu masa tu memang yelah, memang tak ada untung langsung lah. Sehari dapat RM10, RM20. So rasa-rasa Amir, saya ingatnya lah Ujang, berapa lama Ujang berniaga sampai masa tak ada untung tu? Dalam 3 bulan, 6 bulan sampai saya dah give up lah. Saya dah give up. Masa tu anak umur berapa? Masa tu kebetulan anak saya masa tu baru salin. Oh, Isteri ya? saya baru bersalin. Anak pertama ke apa? Anak ketiga. Ketiga, okey. Lepas tu memang pendapatan nak beli, orang cakap nak makan tu memang tak tahu nak cakap lah. Masa orang cakap dah yelah dapat sehari RM10, memang tak boleh, modal pun tak dapat. Sampaikan duit itu orang habis semua. Lepas tu sampai satu tahap kami makan nasi dengan telur. Sebab Makan nasi apa? nasi dengan telur goreng saja. Dalam masa Sekejap. Berhenti potong dulu. Pernah sampai makan nasi dengan telur goreng? goreng. Berapa lama makan nasi dengan telur goreng tu? Saya tak boleh terbayang, Ujang. Saya nak cerita pun. Saya ada anak 4 orang. Saya cuba nak bagi anak makan ayam, tapi saya tahu bila makan nasi dengan telur goreng tu Memang tak saya nak tahu kenapa berapa lama sampai makan nasi dengan telur saja. dalam 2 bulan lah. Allahu Akbar. Tapi apa yang bagi Ujang semangat dan apa yang Ujang cakap pada anak-anak masa tu? Saya faham, dalam keadaan kita susah, kita nak letakkan nasi dalam pinggan, nak bagi anak-anak makan, itu cabaran yang paling sukar untuk seorang ayah. Orang tak tahu kepayahan kita. Kita senyum, kita gelak ketawa, orang tak nampak air mata yang mengalir. 2 bulan, Ujang. Dan apa yang Ujang cakap dengan anak-anak, takkan anak-anak tak tanya? Saya tak faham, adakah sebiji telur tu untuk seorang atau sebiji telur kongsi? Tak apa. Tak ada salahnya lelaki menangis. Rasulullah pun menitik air mata. Tak kuat. Tak apa, saya tolong dulu. Jadi dalam tempoh 2 bulan makan telur tu sahaja, anak-anak dia tak bertanya. Memang tanya lah, tapi masa tu kebetulan Kebetulan isteri tak bekerja kan? si tak kerja apa? Masa tu anak umur berapa? Masa yang makan telur dengan nasi tu. Anak bersalin lah, anak bersalin dan pantang lah. Saya hidung berair bukan sebab potong bawang, tapi sebab tengok Ujang menangis juga. Tak berapa Ujang, saya faham sebab orang tak tahu latar belakang saya. Nenek saya, ibu saya juga pernah bergelar Asnaf. Ibu saya menuri getah, jual kuih Melayu, ayah saya meniaga mi goreng. Saya dah rasa macam mana
Tak tukar baju raya, baju sekolah bertahun-tahun. Duduk dekat reban ayam. Rumah saya dekat reban ayam. Tapi ramai tak tahu benda ni. Okay Ujang. Bila makan nasi dengan telur, apa yang Ujang cakap dengan isteri supaya isteri Ujang tu kekal bersemangat? 2 bulan bukan tempoh yang singkat. Dia macam ni lah. Masa saya dah give up pun, tapi rumah saya bagi semangat lah. Apa kata-kata dia yang Ujang ingat? Dia pernah cakap, dapat bang, kita usaha. InsyaAllah ada rezeki. Dan apa kata-kata yang paling Ujang tak boleh lupa daripada isteri? Sebab saya tengok bila Ujang mengeluarkan air mata macam ni, mesti banyak kenangan yang Ujang tak boleh lupa kan? Dalam tempoh 2 bulan makan nasi dengan telur tu. Masa tu, isteri lah bagi semangat kat saya. Saya. Kebetulan masa tu saya tengah berniaga, ada seorang pakcik datang. Baik. Saya beritahu masalah saya ni kan. Okey. Tiba-tiba dia bercakap, cuba adik try pergi buka zakat. Oh. Saya pun tak tahu, sampai sekarang saya tak jumpa pakcik. Okey. So pakcik tu cadangkan untuk minta zakat. Jadi pergi ke Zakat Selangor. Selangor lah. Jadi masa nak pergi ke Zakat Selangor tu ada rasa malu, ada rasa segan ataupun dah hilang rasa malu dan nak selesaikan masalah makan nasi dengan telur ni dalam bulan. Masa tu, masa pakcik tu cakap, saya cerita masalah saya lah. Saya pergi minta zakat Selangor, saya ambil borang lah. Ambil borang, saya isi, saya hantar kat area masjid lah. Saya. Ambil cok semua, saya hantar. Dalam masa tu, zakat Selangor ni pun, alhamdulillah lah lulus. Okey. Dari situ saya dapat bantuan lah. Jadi bila dapat bantuan, bila kiranya berhenti makan nasi kosong tu? Selepas saya dapat bantuan yang pertama, 500. Apa perasaan bila dapat bantuan daripada Zakat Selangor? RM500 tu sangat besar dalam keadaan yang kita susah tu. Memang besar lah. 500 tu dapat lah beli susu anak. Lepas tu dapat bantuan. Sekejap, beli susu anak. Bermakna 2 bulan tu anak tak ada susu? Ada susu lah, tapi yang paling murah lah. Orang cakap, tapi dia ada susu tu memang dia bila minum dia rasa apa? Tak ngam lah. Faham. Terpaksa nak cari yang susu lebih baik lah untuk anak dia supaya dia sebab anak saya dia susu badan dengan susu itulah sebab bila kami pergi berniaga terpaksa guna susu botol lah. Faham. Sampai tahap itu sampai satu hari dapatlah bantuan yang pertama tu, alhamdulillah lah. Syukur sangat lah. Saya. Daripada situ saya dapat bantuan sekolah anak. Lepas tu Zakat Selangor ni dia ada beritahu lah. Tanya sebab saya berniaga, dia nak hantar saya kursus lah. Masa kursus tu, dia hantar saya pergi kursus. Baik. Dia bawa teras lah. Dalam kursus tu lah, apa yang dia ajar, saya ikut. Baik. Sampai satu tahap, saya rasa tak lama lah. Setahun, saya dah boleh, orang cakap perniagaan saya bertambah, maju lah. Alhamdulillah. Daripada Jadi bila perniagaan dah bertambah maju, dengan bantuan RM500 yang pertama bayaran daripada Zakat Selangor, apakah lauk pertama yang Ujang beli? suri ayam. Ayam, betul. Saya sendiri dah rasa Ujang 2 bulan tak makan ayam. Saya setahun tak makan ayam. Masa tu umur saya masih 5-6 tahun, budak nak membesar. Saya tak pasti sama ada ayah saya minta bantuan zakat ke tidak, tapi masa tu kita memang susah. Saya faham ayam tu keperluan. Masa dapat makan ayam kali pertama tu, sebab tak rasa? Rasa kita tengok anak makan seronok. Memang seronok lah. Minta maaf lah saya buat Ujang nangis. Tapi itulah semangat yang Ujang tunjuk sebab dengan bantuan pertama daripada Zakat Selangor, RM500, pergi ke kursus yang Zakat Selangor siapkan. Zakat Selangor hantar saya ke teras. Okey. Masa tu saya berniaga sebab dia ada kursus untuk modal, pramodal. Baik. Dia bagi modal lah. Masa dia bagi modal tu, masa tu kursus, dalam kursus tu dia ajar kita macam mana nak berniaga. Masa tu saya memang zero. Untuk berniaga saya tak ada apa langsung. Baik. Bila saya masuk kursus tu, baru saya tahu macam mana kita nak bagi orang kenal kita punya masakan. Macam-macam lah yang dia ajar. Tapi yang saya suka sebab 4 perkara yang dia ajar. Baik. Doa. Baik. Usaha, tawakal, istiqamah. Dalam tu yang saya buat semua tu. Bila saya buat,
satu persatu Allah Ta'ala ni pemudahkan urusan saya. Saya pun macam benda ni saya tak sangka. Daripada satu sampai dah sekarang. Bermakna dalam masa saya jadi asnaf tu, saya masuk zakat, saya ikut teras punya khusus. Memang saya, sampai sekarang lah saya tengok kehidupan saya makin lama makin bagus lah. Alhamdulillah. Daripada mula sampai sekarang, Alhamdulillah. Memang saya bersyukur sangat. Alhamdulillah. Baik. Bercerita juga, masak dengan jalan juga sebab kejap lagi nak buka puasa. Okey. Ini yang kita masak ni kita akan bawa balik tau. Okey, so okey, saya bagi peluang untuk Ujang blend sikit lagi, boleh? Boleh. Tak mahu keluar. Tak, jangan minta maaf. Saya suka emosi yang keluar sebab itu adalah satu keikhlasan. Pengalaman yang dibawa, pengalaman yang diberi, pengalaman yang dipegang, bermula daripada nasi dengan telur kosong pula tu, dan dapat bantuan pertama daripada zakat Selangor, dan sekarang boleh bayar zakat sendiri. Alhamdulillah. Apa perasaan lah Ujang, saya nak tahu, apa perasaan Ujang daripada dapat duit daripada zakat Selangor, tiba-tiba akhirnya dapat keluarkan zakat atas niat dan nama sendiri? Rasa syukur sangat lah. Sebab masa saya jadi asnaf tu, masuk zakat, saya satu je saya minta, saya nak keluar berdasnaf. Bila saya keluar berdasnaf, saya bayar jadi penbayar zakat, saya dapat bantu sahabat-sahabat yang adalah asnaf. Sebab saya harapkan asnaf-asnaf ni berusaha keluar daripada asnaf. Betul. Itu je. Bukan kita nak jadi kaya sangat pun tak. Jadi keluar berdasnaf. Betul. Terima kasih banyak kongsian tu. Okay, tolong saya blend sikit. So, pada anda yang sedang menonton, sambil kita menyaksikan air mata tadi, bahan-bahan semua tadi saya blend. Saya blend sampai hancur, nak tumbuk pakai lesung pun boleh supaya menjadi paste. Okey, selepas blend tu kita akan masukkan ke dalam bekas. Okey, baik. Kita dah pun siapkan lebih awal, iaitu bahan-bahan yang telah saya blend tadi. Okay, kita nak masak dia punya kuah saja. Ujang. Ujang tolong saya, kita letak air sikit Ujang. Okay, baik kita blend. Okey Ujang. Ini bumbu banyak ni? Dalam satu cawan cukup dulu. Satu cawan agak-agak lah. Agak-agak je tak apa. Alright. Okey, lepas tu Ujang ambil paste yang kita dah buat ni, letak dalam 4 senduk. Oh, 4 senduk eh. Senduk ni Pak? Boleh. 4 senduk. Okey, Ni 4 lepas senduk. kacau sikit. Alright. Okey, api dah buka kan? Dah. Okey, kita renihkan dia. Okey Ujang, masih Ujang. Alright. Ujang, Dalam inilah Ujang sekarang bergelar seorang, alhamdulillah, orang yang dah keluar pada asnaf, membayar zakat sendiri pada zakat Selangor. Ramai asnaf yang masih belum tahu bahawa peluang itu wujud. Ramai asnaf tak tahu betul. bahawa mereka boleh minta zakat. Jadi, apa saluran yang telah Ujang gunakan masa nak minta zakat kali pertama tu? Mungkin boleh cerita, ramai orang tak tahu kan? dia sebenarnya pergi pejabat zakat yang saya dululah, sebab saya pun pakcik pun saya sampai sekarang saya tak jumpa. Okey. Saya pergi pejabat zakat, dia tanya dia macam mana kita nak mohon bantuan lah. Okey, baik. Lepas tu zakat dia akan beritahu, suruh ada borang lah dia bagi masa saya tu lah. Ada borang. Lepas tu dia suruh daftar asnaf kat Kariah Masjid. Setiap daerah ada Kariah dalam masjid lah. Okey. Borang tu kita isi, kita hantar dekat Kariah Masjid. Okey. Dalam Kariah Masjid tu dia akan rasanya chop, saya lupa lah chop. Lepas tu kita hantar lah. Hantar borang tu dalam masa, saya tu lagi dalam masa 2-3 bulan jugalah. Okey. Dalam masa sebulan tu Okey. dapat hubungi daripada zakat. Okey. Dia datang lah. Dia suruh kita datang juga. Dan mungkin Ujang ada saranan kepada rakan-rakan yang masih tergolong dalam asnaf. Apa yang patut mereka fikirkan? Adakah mereka perlu fikirkan bahawa asnaf itu adalah sesuatu yang tak boleh diubah, ataupun mereka perlu kuat semangat berdasarkan pengalaman Ujang? Sebab bagi saya dalam zakat ni, kalau bagi yang macam saya berniaga lah, yang lain tu saya tak tahulah. Untuk set berniaga ni dia banyak kursus lah, kursus pramodal. Masa kursus tu dia ajar kita. Salah satu yang dia ajar sebab first buku tunai lah. Sebab kita tak tahu aliran masuk, duit keluar. Yang tu dia first ajar. Baik. Sebab selama ni sebelum saya kursus ni kita tak tahu duit pergi mana.
Lepas ada buku tunai tu baru kita tahu duit kita berapa banyak yang keluar, berapa banyak yang masuk. Rupanya habis tang sini, habis tang anak. Baik. Dari situ saya belajar lagi satu cara-cara kita buat marketing lah. Marketing. Marketing pun dia ajar, baik. Ya, dalam kursus tu banyak dia ajar lah. Baik. Ada ajar marketing, dia ajar kita macam mana kita nak berdoa, usaha, itu semua tu memang dia ajar lah. Dalam Islam, macam mana kita dalam perniagaan dalam Islam. Kita ikut semua tu. Saya ikut apa yang dia buat. Alhamdulillah lah, masa memang orang cakap bila kita ikut apa yang pihak trust ni ajar, baik, dia jadi macam hasil dia tu kemudian nampak. Baik. Satu. Baik. Daripada situlah saya ikut. Memang saya tak pernah miss. Okey. Apa yang dia ajar saya buat. Okey, daripada berniaga tepi jalan, sekarang Ujang dah ada lori. Mungkin bukan untuk bangga diri, tapi saya nak Ujang cerita sedikit macam mana bentuk perniagaan Ujang sekarang supaya menjadi inspirasi pada orang lain. Daripada gerai sekarang ada lori. Okey, macam mana asal saya dulu gerai daripada 6 kaki dulu asal. 6 kaki nasi lemak biasa saya jual. Dekat mana berniaga masa tu? Dekat Saudara Rawang tu lah. Tempat yang sama sekarang ni lah. Baik. Masa tu pakai 6 kaki, saya angkat barang naik kereta. Kemah saya tahu atas rumbung tu lah. Sampai 6 kaki, lepas tu naik sikit. Masa saya dapat modal sikit, saya beli kemah 10x10 besar sikit lah. Okey. Lepas tu dapat bantuan modal, dapat beli perkakas yang orang cakap dapur semua, gas saya tambah satu lagi tong gas. Okey. Hasil besar kan lah sebab saya dah dapat modal daripada bantuan zakat ni lah. Baik. Daripada situ. So sekarang dah ada apa aset sendiri tu maksud untuk berniaga? Katanya ada lori dah. Lori pun alhamdulillah lah, itu pun semua daripada zakat yang bagi, sebab dia tengok masa yang kali kedua kursus. Okey. Masa kursus yang pertama pramodal, kursus kedua tu dia tengok kita punya perkembangan perniagaan lah. Okey. Masa kursus yang kedua tu dia tengok, tadi dia orang datang check. Dia orang ada datang check, wakil-wakil daripada trust, zakat datang tengok perniagaan kita lah. Mana kita boleh, dia orang cakap, abang Ujang ni boleh maju lagi, boleh ke depan lagi. Boleh besarkan lagi perniagaan abang ni. Okey, betul. Itu yang saya pun, dia nak bagi peluang lagi lah untuk saya kembangkan lagi perniagaan saya. Okey. Itu yang saya dapat. dapat. Sampai tu Ujang tolong masak. Cerita juga, bagi semangat korang juga. Okey. Masa tu yang saya, alhamdulillah saya pun tak sangka macam mana boleh dapat lori datang. Masa tu Ustaz Ridwan ni saya. Dengan Ustaz Maslan telefon saya, abang saya nak tolong abang nak bagi lori. Saya kata bilang, ya betul bang, ya bang. Aku nak bagi abang ni perniagaan ni okey ni. Boleh kembang lagi dia cakap. Saya bersyukur sangat lah. Masa pergi kursus tu, alhamdulillah lah saya pun dapat lori lah daripada zakat Selangor. Alhamdulillah. Sebab dia tengok, dia cakap perniagaan saya ni nampak boleh pergi lagi bang, boleh pergi lagi. Mana dia bantu kita. Okey. Apa kita, tapi dengan usaha kita lah. Baik. Dia tengok kita berusaha, apa yang dia ajar kita buat semua. Baik. Daripada situ, alhamdulillah rezeki saya lah. Alhamdulillah lah. Lepas tu dah ada lori ni memang saya banyak. Lagi kembangkan lagi lah. Saya masuk carnival. Lepas tu saya masuk carnival event. semua? Masuk semua. Saya masuk, saya Sabtu Ahad saya bergerak. Isnin Jumaat saya duduk tempat yang sama. Tapi Sabtu Ahad saya pergi kembangkan bisnes saya, pergi luar pula. Alhamdulillah lah, sebelum PKP lah, tapi dah PKP ni carnival pun dah tak ada. Itu saya ada buat catering sekali. Buat catering sekali? Ada. Okey, cuma sekarang yalah, kita pun masak dah sampai ujung dah. Saya masuk sedikit, tadi saya dah masuk santan. Lepas tu saya masukkan daging salai ke dalam tu. Dan sekarang ni mesti Ujang kenal lah namanya. Asam keping. Yes. Kita boleh masuk ujimbing, boleh masuk mangga. Kita masuk asam keping sikit lah. Okay, kita biarkan dia renih lagi. Bakar api sikit. Okey. Memandangkan kita dah sampai ujung, tunggu masak je, tinggal letak gula garam dan serbuk kunyit sedikit. Okey, boleh letak sikit serbuk kunyit. Ini satu sudu dalam hujung sudu cukup. Sudu Sikit lagi. Okey. Lepas tu kacau. Bagi kuning lah ya. Bagi kuning, bagi rasa kunyit tu kuat sikit lah. Okey. Lagi? Okey, sikit lagi. Saya tambah sikit ya. Kita kali dia tu. Alright, dah. Letak garam sikit. Okey. Saya bagi peluang untuk Ujang tengok kamera. Okey, sambil kacau tu. Bayangkan isteri dan anak-anak sedang menonton. Apakah kata-kata akhir yang Ujang akan pesan pada isteri, pada anak-anak? Perkara yang Ujang tak boleh nyatakan sebab dia tak depan mata. Perkara yang Ujang suka lafazkan sebab kadang-kadang lebih baik kita bercakap di belakang tabir. Itu untuk anak-anak saya harap kalau boleh jangan jadi tajam. Kalau boleh biarlah belajar buku. Belajar pandai-pandai.
Untuk isteri kita sayang. Untuk isteri, terima kasih banyak isteri. Sebab dia lah tulang belakang. Sebab sambal dia tu yang buat orang suka. Ujang Silmak ni sambal dia tu, air tangan dia tu, nak kata kat Sarjana Rawang, insyaAllah lah orang memang kenal lah Ujang Silmak. Ni memang sambal tu memang Tapi yang saya nak dengar, nyatakan kepada isteri betapa Ujang sayangkan dia. Tu isteri abang memang sayang awak lah, sebab semangat kata-kata awak abang bagi semangat. Masa susah tu awak lah yang beri semangat kat abang. Kalau tidak abang ingat kita tak sampai tahap sini lah. Sebab awak, kita berjaya keluar dari Asnaf, dan orang cakap hidup kita sempurna lah. Nak kaya tu tak adalah, tapi sempurna lah. Alhamdulillah lah, memang syukur sangat. Alhamdulillah. Buat semua asnaf di luar sana, apa yang Zakat Selangor sediakan adalah satu tapak untuk anda bangkit, untuk anda cari pintu keluar, untuk anda buka pintu baru. Harapan saya kepada asnaf, jadikan Ujang sebagai panduan, sebagai inspirasi. Daripada makan nasi dengan telur, isteri bagi semangat, anak pun susunya tidak sempurna, akhirnya dapat susu. Dengan bantuan pertama RM500 daripada Zakat Selangor selepas Ujang mohon dan lulus, nasibnya berubah. Dan saya yakin anda yang menonton pun boleh berubah. Jangan lupa, setiap kali anda menonton dari Dapur Asnaf, kejayaan rezeki itu ada sedang menunggu. Dan saya akan pack, saya akan siapkan untuk Ujang buka puasa dengan isi dengan anak-anak. Boleh bang? Okey Ujang, kita punya daging salai lemak cili api dah pun siap. Dan ini antara resipi penting di Minangkabau. Okey, kita boleh hidangkan? Boleh tuang Boleh, silakan. Alright, wah, pandai dah Ujang masak. Diam tak diam walaupun kita berair mata. Itulah. Tapi hidangan tetap tidak dilupakan untuk berbuka puasa nanti. Baik, buat anda yang telah pun menonton bersama kita tadi, apa yang saya nyatakan tadi sebagai satu panduan dan inspirasi untuk setiap orang. Dan Zakat Selangor menyediakan permulaan kehidupan di luar kepayahan asnaf. Kalau anda inginkan, kalau anda berusaha, kalau anda pergi mencari tempat yang betul untuk mendaftar dan untuk mohon pertolongan, sama seperti apa yang Ujang telah lakukan. Dan Ujang, sebelum kita berpisah, saya dah pun siapkan apa yang saya masak. Tunggu sekejap, saya ambil dekat dapur. Okey Ujang, ni saya dah siapkan daripada Minangkabau. Daging salai lemak cili api. So saya letak dekat tepi. Nanti Ujang boleh bawa balik. Terima kasih. Dan saya ada juga hadiah hamper daripada kita punya sponsor, daripada Rex, untuk dibawa pulang. Okey, terima kasih banyak. Okey Ujang, terima kasih banyak. Dan kepada anda, kalau ada yang mudah, kenapa perlu susah? Pay smart, stay smart. Anda boleh bayar zakat hanya di hujung jari. Dan jangan lupa temui saya besok di waktu yang sama dengan tetamu istimewa, seorang lagi bekas asnaf yang saya bawakan bersama dengan Zakat Selangor. Assalamualaikum dan salam Ramadan. Okey, jom saya bawakan daging salai lemak cili api. Terima kasih.